hari ini tuan-tuan telah tular satu lagi surat yang telah dihantar oleh pihak SPRM kepada Tengku Maimun, iaitu Chief Justice ataupun Ketua Hakim Negara. Mana surat tadi? Daripada surat ini, saudara, Ketua Pengarah SPRM telah pun menyatakan dengan sejelas-jelasnya, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok, ini surat daripada SPRM. SPRM telah menyatakan dengan sejelas-jelasnya seperti yang Arif Tun sedia maklum, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, saya bacakan ni supaya tuan-tuan faham. Telah menjalankan satu siasatan atas aduan yang dibuat kepada Yang Arif Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali, Hakim Mahkamah Rayuan, di mana pada ketika aduan diterima, Yang Arif Datuk Muhammad Nazlan bin Muhammad Ghazali merupakan Hakim Mahkamah Tinggi yang telah mendengar kes bagi pembicaraan bernombor kes sekian untuk pertuduhan kepada Datuk Seri Najib Tun Razak. Berdasarkan siasatan yang dijalankan, Suruhanjaya ini berpendapat terdapat isu salah laku yang perlu dipertimbangkan oleh Yang Arif Tun yang telah dilakukan oleh Yang Arif Datuk Muhammad Nazlan di bawah Kod Etika Hakim 2009 ketika beliau membuat keputusan ke atas ketiga-tiga kes yang didengari. Fakta bagi siasatan yang dijalankan oleh pihak Suruhanjaya dilampirkan bersama. Tuan-tuan, untuk makluman tuan-tuan, saudara, ini salah surat yang kau bagi ni. Untuk makluman tuan-tuan, sebelum pihak mahkamah memilih Hakim Muhammad Nazlan, sebelum itu sistem komputer mahkamah telah pun memilih Hakim Sufian Razak. Okey tuan-tuan, Hakim Sufian Razak ini telah dipilih oleh sistem mahkamah, komputer yang pilih. Kenapa komputer yang pilih? Sebab sebelum ini, saudara, tuan-tuan masih ingat berlakunya apa yang dipanggil pendedahan video VK Lingam. Video VK Lingam ni, tuan-tuan, mendedahkan bahawa hakim-hakim boleh diatur. Dan hakim-hakim ni ada yang dibayar secara bulanan, tuan-tuan. Dan semenjak peristiwa pendedahan video VK Lingam ini, mahkamah, saudara, masa itu di bawah Datuk Zahid Ibrahim selaku Menteri Undang-Undang, dia telah propose untuk pemilihan hakim bagi sesuatu kes itu dibuat secara sistem komputer. Maknanya bukan manually pick up by human being. Supaya tidak ada apa yang dipanggil sebagai judges ataupun judges shopping. Maknanya boleh pilih hakim, boleh pilih hakim mengikut hakim yang difikirkan sesuai. Tolong cari surat yang sebenar. Jangan bagi surat mengapu. Tolong Jadi tuan-tuan, ni surat yang sebenar. Tak ada. Surat dia cerita pasal apa ni. Okey, kalau mengikut apa yang telah didedahkan hari ini, tuan-tuan, bila Hakim Sufian Razak ni dilantik, oleh sistem mahkamah, kemudian Zaharah ataupun pada ketika itu Mahathir dan Tommy Thomas, dia telah melanggar Akta Judicial Appointment Commission, iaitu Akta Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman 2009,
dan telah melantik seorang yang bernama Zahra binti Ibrahim sebagai Ketua Hakim Besar Mahkamah Tinggi Melaya. Walaupun jawatan tu sebenarnya tidak kosong, tapi Zahra ditukarkan. Walaupun Zahra ni dia pencen beberapa bulan selepas itu. Dia dilantik pada 17 Julai dan kemudian dia pencen, tuan-tuan. Dia 17 Julai 2018 dia dilantik. Dia pencen pada Mei 2019. Tak sampai setahun dia pencen. Tugas pertama Zahra ni, saudara, kalau mengikut surat yang ditularkan ini, tugas pertama Zahra ialah dia telah menukar Hakim Sufian Razak. Dan mengikut pihak SPRM, tuan-tuan, sebelum Hakim Nazlan ini dipilih, saudara, 3 hakim telah di-approach. Ini sebenarnya adalah satu kesalahan besar, tuan-tuan. Sepatutnya pelantikan hakim perlu dibuat, perlu di-announce, dan perlu dibuat secara terbuka. Dan kemudian 3 orang hakim telah menolak daripada menerima tanggungjawab untuk menggantikan Hakim Sufian Razak. Ini tuan-tuan nak kena faham. 3 orang ni. Dan ini pun salah dari segi undang-undang kerana sepatutnya penolakan ini dibuat, penawaran ini dibuat kepada 3 orang hakim ini dibuat secara terang. Penolakan hakim juga perlu diisytiharkan, barulah boleh sampai ke nazlan. Maknanya hakim ini di-approach secara rahsia, tolak pun secara rahsia, dan hari ini baru kita tahu bahawa nazlan ni ialah hakim yang keempat. Jadi saudara, tendensi untuk nazlan ini, tuan-tuan, di-pick up khusus untuk mengenakan Datuk Seri Najib, seperti mana yang saya dah ulang banyak kali, sangat-sangat jelas telah berlaku, tuan-tuan. Kalau ikut perenggan 3.5 dalam laporan SPRM yang meminta Tun Maimun ambil tindakan ke atas Hakim Nazlan, dia telah mendedahkan bahawa 3 orang hakim pernah diminta oleh pihak yang masih tak diketahui siapa untuk ambil alih kes daripada Hakim Sufian Razak, tetapi ketiga-tiga menolak. Setelah ketiga-tiga hakim tersebut menolak, barulah Hakim Nazlan disuruh ambil alih kes tersebut dan beliau menerima, biarpun dia langsung tidak ada pengalaman menguruskan kes jenayah. Dia daripada mahkamah sivil, saudara, komersial punya mahkamah, tiba-tiba ambil alih kes jenayah dan terus diberikan kes yang berprofil tinggi. Okey. Itu sebab saya cakap perbuatan ini sangat-sangat salah, tuan-tuan. Tidak sepatutnya berlaku. Dan jika hakim yang ditugaskan oleh sesebuah kes berpendapat tidak sesuai, maka mereka perlu menawarkan untuk menarik diri di mahkamah secara terbuka. Bukan menolak secara rahsia setelah diminta ataupun ditawarkan juga secara rahsia seperti mana yang dinyatakan oleh pihak SPRM. Itu sebab saya minta kerajaan Malaysia, bila mana kita nak buat RCI yang sudah pun dipersetujui oleh Kabinet untuk menyiasat dakwaan yang dibuat oleh Tan Sri Tommy Thomas dalam buku Justice in Wilderness, yang jelas menyatakan terdapatnya campur tangan Badan Eksekutif, campur tangan Mahathir dalam pelantikan hakim-hakim. Kerana akibat daripada pelantikan hakim yang tidak mengikut prosedur undang-undang, itu yang kita dapat hakim yang tidak kompeten bernama Tengku Maimun ni, tuan-tuan. Walaupun pihak SPRM dah maklumkan tentang salah laku yang dilakukan oleh
Hakim Nazlan, dia melindungi Hakim Nazlan ni. Tidak ada sebarang tindakan tata tertib diambil ke atas Hakim Nazlan. Tidak cukup dengan itu. Dia tahu tentang undang-undang, dia faham tentang undang-undang, tetapi apa yang dia lakukan, tuan-tuan, Tengku Maimun telah menghalang Hakim Hisham Peguam Hisham Pok Tek untuk menarik diri. Sedangkan kalau ikut dalam undang-undang, tidak ada hakim boleh menghalang mana-mana peguam daripada menarik diri, daripada mewakili anak guamnya. Peranan Nazlan sebagai hakim bicara, trial judge, adalah sangat penting sebab rayuan di Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan adalah bergantung kepada pembicaraan di bawah Hakim Nazlan. Jika peranan Nazlan, pelantikan Nazlan serta pembicaraan bawah Nazlan boleh diragui, maka kedua-dua keputusan Mahkamah Rayuan dan Persekutuan juga perlu ditolak ke tepi dan tidak lagi sah, tuan-tuan. Jadi itu sebabnya, saudara, saya meminta kerajaan Malaysia, bila mana kerajaan Malaysia nanti menubuhkan RCI, perkara yang perlu dititik beratkan ialah kenyataan Tommy Thomas yang mengatakan bahawa Tan Sri Richard Malanjun dilantik bukan dengan cadangan daripada Jack. Tengku Maimun dilantik bukan daripada cadangan daripada Jack, tetapi datangnya daripada cadangan Tommy Thomas sendiri. Dan ini akan menjawab kenapa Ketua Hakim Negara hari ini tidak kompeten, tidak mengambil tindakan terhadap penjenayah bernama Nazlan, yang telah melanggar tata tertib ataupun Kod Etika Kehakiman 2009, Seksyen 8 dalam kurungan 1A, dan dalam masa yang sama, SPRM juga mengesahkan bahawa Nazlan boleh didakwa di bawah Seksyen 220 Kanun Kesiksaan kerana telah menghukum tidak bersandarkan kepada undang-undang dan perlembagaan negara. Kita mengharapkan, tuan-tuan, kita mengharapkan walaupun kita nampak selagi Ketua Hakim Negara tidak ditukar, selagi Peguam Negara tidak ditukar, maka orang UMNO yang dianiaya oleh Tun Dr. Mahathir, orang UMNO yang dianiaya oleh Muhyiddin Yassin ini, tuan-tuan, tidak mungkin akan mendapat pembelaan yang sewajarnya. Kita harap dalam bulan Ramadan ini, kita merayu supaya Majlis Kerja Tertinggi UMNO, insyaAllah, tuan-tuan, pada 7 hari bulan ini, kita akan bermesyuarat. Ada satu mesyuarat, Presiden telah pun panggil, tuan-tuan, mesyuarat. Selepas saja kita dapat tahu keputusan kes Datuk Seri Najib ini, Presiden telah mengambil langkah proaktif dengan memanggil Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO untuk bermesyuarat pada 7 hari bulan ini, tuan-tuan. Dan insya-Allah, saudara, kawan-kawan yang berada di dalam Majlis Kerja Tertinggi UMNO ni, walaupun kita tahu ada setengah-setengah pihak, mereka ni dihasut oleh geng-geng Perikatan Nasional, mengecam kepimpinan UMNO dan sebagainya, tetapi percayalah, pada 7 hari bulan April ini, kita akan pastikan bahawa satu keputusan besar, tuan-tuan, satu keputusan besar akan dapat kita capai demi untuk membela nasib mantan Presiden kita, Datuk Seri Najib Tun Razak. Tadi pun di perjumpaan ketika majlis berbuka puasa Datuk Seri Zahid dengan UMNO wilayah, Yana Najib pun ada tadi sama, menghadiri selaku Ketua Pemuda Lembah Pantai, Ketua Puteri Lembah Pantai. Presiden sekali lagi memberikan jaminan bahawa kita akan bela nasib Datuk Seri Najib. Kita tak akan biarkan beliau terus berada di penjara, tuan-tuan. Kita cuma harap sahabat-sahabat bersabar, berikan keyakinan penuh kepada Presiden dan Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. We are trying our best untuk membantu supaya keadilan dapat dikecapi oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Dan sudah pastilah kita harap
Kita harap setidak-tidaknya dalam masa terdekat ini, kita tahu biasa pengampunan diraja ni kena tunggu sampai bulan 6 ketika apa dipanggil keputeraan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong. InsyaAllah tuan-tuan, yakinlah Presiden UMNO dan MKT UMNO sudah pasti akan cuba merayu. Kalau kita terpaksa lah tuan-tuan, kena buat petition mahkamah merayu kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong dan Raja-Raja Melayu untuk menyegerakan pengampunan ni, kita akan buat tuan-tuan. Kerana kita kalau boleh tak mau Datuk Najib berhari raya di dalam penjara. Saya pernah lalui benda ni tuan-tuan, bukan sekali. Saya rasa saya duduk dalam penjara ketika hari raya ni 2 kali ke 3 kali. Memang pilu tuan-tuan, memang pilu, memang sedih. Kita orang susah, lain cerita. Mungkin taklah teruk sangat. Tapi Datuk Najib ni lahir-lahir pun dah nak Perdana Menteri tuan-tuan. Sudah pastilah bukan satu perkara yang mudah untuk beliau melalui hari raya di dalam penjara. Dan kita harap beliau akan mendapat pengampunan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong dan Lembaga Pengampunan Diraja. Dan selepas itu, insya-Allah tuan-tuan, bila RCI ke atas buku Tommy Thomas dilaksanakan, semua benda insya-Allah, saya yakin bagaimana pasukan petugas khas telah mendedahkan tentang ada 17 pendedahan yang dibuat oleh Tan Sri Tommy Thomas yang boleh membuatkan beliau didakwa di bawah akta hasutan, boleh didakwa di bawah akta Suruhanjaya pencegahan rasuah. Banyak benda terbongkar, pelantikan hakim-hakim tak betul, pelantikan hakim ketua Hakim Mahkamah Besar Melayat, Hakim Mahkamah Besar Sabah Sarawak, banyak benda yang pasti akan terbongkar tuan-tuan. Cuma kita bersabar sedikit, kita akan buat yang terbaik untuk pastikan bosku ataupun Datuk Seri Najib ini, insya-Allah saudara, kalau boleh kita nak lihat supaya beliau dapat kembali ke pangkuan keluarga sebelum menjelang Aidilfitri, insya-Allah. Doa-doa je tuan-tuan. Kita tahu bahawa doa orang yang dizalimi ni saudara, tidak ada hijabnya antara beliau dengan Allah SWT. Tapi dalam bulan Ramadan ni, saya haraplah rakyat Malaysia sama-sama kita melakukan solat hajat, sama-sama kita buat, kita panjatkan doa, semoga mungkin dengan berkat ibadah yang tuan-tuan lakukan sepanjang bulan Ramadan ini, ianya akan dapat membantu untuk Datuk Seri Najib dibebaskan sebelum Aidilfitri, insya-Allah. Permulaan surat iringan daripada SPRM kepada CJ bertarikh 20 Februari 2023. Ya. Berserta laporan penuh salah laku yang dilakukan oleh Hakim Nazlan. Ya. Sehingga hari ini masuk 2 minggu dah tu, masih lagi cari tindakan daripada CJ. Adakah kes ini dianggap NFA oleh CJ atau dia boleh abaikan atau macam mana tu? Status tindakan lanjutnya. Saya rasa selagi CJ itu Tengku Maimun, sampai mati dia tak akan ambil tindakan terhadap Hakim Nazlan. Kerana maklumat yang SPRM bagi berhubung Hakim Nazlan ni bukan baru. yang SPRM bagi kepada CJ mungkin 2 minggu. Tetapi laporan siasatan ke atas Hakim Nazlan ni dah selesai, dah diberikan kepada AG tahun lepas lagi. Dan benda tu hilang, kertas siasatan hilang. Lepas tu di refurbish balik, resubmit balik oleh pihak SPRM. Berlaku pertukaran tangan
tak lengkap, dilengkapkan balik, tak lengkap, dilengkapkan balik, sehingga last kali September 2022 dah selesai siasat. Tinggal dakwa je. Peguam negara tak nak dakwa, ketua hakim negara pun tak nak mengambil tindakan tata tertib. Apa kita boleh buat? Seorang lantikan Mahathir, seorang lantikan Muhyiddin. Kita cakap banyak pun tak guna. Selagi dua orang ni masih di situ, selagi itulah memang tidak akan ada sebarang tindakan. Kalau kita nak tengok keadilan ditegakkan, kena tukarlah dua orang ni. Tak ada pilihan. Cuma sudah pastilah kerajaan hari ini dia memikirkan tentang implikasi kalau ditukar. Cuma saya kena ingat implikasi ada dua. Memang nama tu cantik lah. Kerana tak nampak yang kerajaan baru ini menyalahguna kuasa seperti mana Tun Dr. Mahathir menyalahguna kuasa. Ketua hakim masih ada, diarahkan untuk letak jawatan. Lantik yang baru. Peguam negara masih ada, diarahkan untuk meletakkan jawatan. Untuk lantik yang baru. Itu memang cantik lah. Kan? Apatah lagi, bila mana Muhyiddin buat kesilapan besar, akhirnya terbongkar cerita tentang rasuah berskala besar yang dia buat sepanjang tempoh pilihan raya umum ke-15. Yang tu selamatlah bila peguam negara yang sama melakukan pendakwaan ke atas Muhyiddin, kan? Bab tu selamat. Tetapi yang tak selamatnya implikasi daripada tidak menukar dua ini, hari ini gelombang kemarahan rakyat terhadap kerajaan itu sangat tinggi. Kalau dulu saya yakin busuk-busuk pun tiga negeri ni confirm kita menang. Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan. Dan kita boleh bagi saingan di Kedah dan Terengganu. Tetapi kalau ikut hari ni punya rating, kalau ikut hari ni punya rating, selamat tinggal Terengganu, selamat tinggal Kedah, selamat tinggal Terengganu. Terengganu, Kedah, Kelantan. Ini selamat tinggal. Hari ni dah boleh cerita selamat tinggal. Kemudian kita tengok pula tiga buah negeri ni. Mungkin untuk menang di Pulau Pinang tidak ada masalah. Mungkin tidak ada masalah. Tetapi banyak kursi-kursi Melayu yang sepatutnya UMNO boleh menang, disebabkan apa yang berlaku ke atas bosku hari ini, tempiasnya akan dapat kepada UMNO. Dan kursi-kursi yang UMNO tandingi dalam pilihan raya, termasuklah di Pulau Pinang, kita mungkin akan ada masalah untuk menang. Selangor juga, kalau dulu kita begitu yakin 100% boleh menang, jangan terkejut kalau Selangor juga boleh goyang. Dan Negeri Sembilan, walaupun Barisan Nasional memenangi 5 daripada 8 kursi di Negeri Sembilan, kalau ikut gelombang kemarahan orang yang simpati kepada Datuk Najib, saya khawatir Negeri Sembilan juga akan terbang kalau pengampunan ataupun keadilan ke atas Datuk Seri Najib ni tidak boleh diberikan sebelum pilihan raya yang 6 buah negeri ni. Jadi kena faham. Memang ada pro, memang ada kontra. Tetapi kalau Perdana Menteri merasakan bahawa 6 pilihan raya ni tak penting, kerana kalau kalah 6 pilihan raya ni pun, kalau katalah menang 1, 5 kalah, kita masih kerajaan pusat, maka tak ada masalah. Tak ada masalah. Saya tetap kena cakap benda yang betul. Saya kena cakap benda yang betul. Cuma,
kena ingatlah. Kena ingat satulah. Kalau misalnya UMNO hari ini dilihat gagal membela nasib bekas presiden. Jangan lupa Datuk Seri Najib 9 tahun menjadi Perdana Menteri. Jasa dia bukan sedikit. Jasa dia bukan sedikit. Jasa dia bukan sedikit. Hari ini pun dah macam-macam dah. Orang marah. Kita yang bela Datuk Najib pun orang marah. Memang tak masuk akal. Tetapi kalau kita yang bela Datuk Najib pun orang marah, apa tak lagi orang yang dia orang tak kenal, yang dia orang tak tahu. Contohnya lah, pemimpin kita sedang buat kerja usahakan untuk RCI, macam Datuk Seri Azalina, Datuk Zahid, memperjuangkan supaya RCI ke atas buku Tommy Thomas ni disegerakan. Ini semua cerita dalaman, orang tak tahu. Tapi hari ini mereka diserang bertubi-tubi. Jadi sekarang ni saya nampak Datuk Seri Anwar Ibrahim suka tak suka, dia kena fikir. Dia kena fikir. Nak menang pilihan raya negeri atau tak kisah. Kalau tak kisah, sebab dia memang nak membantu untuk membebaskan Datuk Seri Najib. Saya tahu. Saya tahu. Dia orang yang pernah dizalimi, sudah pasti dia pun tak nak Datuk Seri Najib terus dizalimi. Tambahan pula saya rasa kes mahkamah Datuk Seri Najib ni orang dah tahu dah. Bahawa ianya adalah pendakwaan terpilih, bermotifkan politik, berniat jahat. Semua orang tahu. Tetapi kalau kita delay selepas pilihan raya baru Datuk Najib dibebaskan, maka kita kena hadaplah. Terutamanya hari ini kita dalam bulan Ramadan. Apa yang telah berlaku ke atas Datuk Najib yang patutnya ada peluang untuk berpuasa di rumah, akhir sekali tak dapat. Terpaksa berpuasa di terpaksa berpuasa di penjara. Cuba bayangkan kalau hari raya dia berada di penjara. Jadi fikirlah. Kita boleh nasihat, kita boleh bagi pandangan. Kita tak ada saluran nak bagi pandangan ni terus kepada dia. Tapi saya yakin ramai penyokong-penyokong Datuk Seri Anwar mendengar apa yang saya cakap setiap malam. Saya rayu, kalau memang betul nak bantu Datuk Seri Najib, jangan delay after the election. Delay after the election, kesan dia cukup parah. Kita boleh hilang 5 daripada 6 buah negeri. Dan kita pun kena ingat, kalau delay after hari raya, maka bersiap sedialah. Hari raya pada tahun ini akan jadi pesta untuk Perikatan Nasional menghasut rakyat sepanjang hari raya. Betapa Datuk Seri Najib dizalimi oleh kerajaan hari ini. Padahal kerajaan haram jadah yang telah menyumbat Datuk Najib ke dalam penjara ialah 3 manusia sebelum tu. Itu orang akan lupa. Orang akan lupa apa yang Mahathir buat terhadap Datuk Najib. Orang akan lupa apa yang Muhyiddin buat terhadap Datuk Najib. Orang akan lupa semua tu. Dan akhirnya apa berlaku? Akhirnya apa berlaku? Orang akan salahkan kerajaan hari ini. Jadi fikirlah. Memang betul kita nak
Nak jaga nama kita, tak nak orang kata kita campur tangan urusan mahkamah, tak tukar CJ, tak tukar apa ni, apa nama? Tak tukar AG. Tetapi implikasi dia, orang akan kata di bawah pentadbiran kita, kita gagal berlaku adil kepada seorang rakyat Malaysia. Dan kebetulan rakyat Malaysia ini bekas Perdana Menteri. Dia juga rakyat biasa. Dia juga berhak untuk mendapat keadilan. Tidak ada sebab kenapa dia perlu dihalalkan untuk dianiaya. Semata-mata untuk memastikan kita menang pilihan raya. Kalau menang pilihan raya tak apa. Tapi kalau kalah, tak kerugi. Hasrat nak bebaskan lepas pilihan raya tu memang ada. Hasrat nak betulkan keadaan, nak betulkan institusi kehakiman, nak betulkan pelantikan ketua hakim negara yang tak betul ni pun memang ada. Ada dalam agenda, termasuk mereformasi institusi. Tetapi kerana lambat, akhirnya 6 buah negeri lah yang dikejar tak dapat, yang dikendung keciciran. Jadi, nasihat saya, bertindaklah segera. Setidak-tidaknya saya rayu kepada Perdana Menteri, usahakan segera untuk Datuk Najib ni, sebelum hari raya ni, kalau boleh, ke bawah dulu tuanku, dapat berikan pada. Orang akan balik raya dengan penuh gembira. Tidak ada lagi insan yang teraniaya. Itu pandangan saya lah. Pandangan saya mungkin salah. Tetapi setidak-tidaknya orang yang hari ni marah, saya nak beritahu lah. Orang yang marah ni, saya berlawan dengan Mahathir tak ada apa benda tau. Berlawan dengan Muhyiddin tak ada apa benda. Berlawan dengan Ismail Sabri pun tak ada apa. Tetapi berlawan dengan penyokong-penyokong kita yang setia dengan kita ni. Saya cakap terus terang lah. Sokongan terhadap UMNO hanya kerana apa yang berlaku terhadap keputusan Datuk Najib ni boleh hilang 70 hingga 80%. Dan benda ni jangan main-main. Bukan kecil anak punya masalah. Ini masalah besar. Tapi kalau rasa tak kisah, tak kisah. Kita pun tak ada apa nak hilang. We have lost everything. Tetapi orang yang ada kuasa, they got something to lose. Jangan ingat, kalau kalah 6 buah negeri ni, tidak akan beri kesan kepada kerajaan persekutuan. Akan ada kesan. Jadi hati-hatilah dalam membuat pertimbangan. Buatlah pertimbangan yang sehabis baik. Kalau dah ada niat baik nak melepaskan Datuk Najib tu, segerakan. Segerakan. Kerana setiap saat dia duduk di dalam itu, kita tak boleh kawal mulut manusia. Kita tak boleh kawal mulut penyokong-penyokong dia yang tak tahu bahawa Datuk Najib, Datuk Zahid, Datuk Azalina, Datuk Seri Anwar sedang mengusahakan. Mereka tak tahu. Tetapi jarum-jarum bisikan syaitan ni hari-hari menghasut dan cuba mencari kesempatan untuk menyamakan kerajaan hari ini dengan kerajaan yang sebelum ni yang telah memenjarakan Datuk Seri Najib. Jadi hati-hati lah. Hati-hati. Itu je yang mampu saya cakap. Okey? Okey, Tok. Seperti yang Datuk jelaskan tadi, pada 7 hari bulan ni akan berlangsung satu mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi, dan antara yang akan diperbincangkan adalah keadilan untuk Datuk Seri Najib Razak. Mungkin tak Datuk, ada satu penjelasan atau pencerahan yang boleh diterangkan kepada semua MKT untuk dibawa kepada akal umbi masing-masing. Setiap kita tahu, setiap Badan Perhubungan tu dia ada ketua penerangan, supaya benda tu ada satu standard of
explanation. Dia masalah dia, kita kena faham satu je lah. Kalau pun kita mesyuarat, banyak benda kita tak boleh leak keluar. Itu kena faham. Belum mesyuarat pun dah banyak benda yang Datuk Seri Azalina, Datuk Seri Zahid, Datuk Seri Anwar Ibrahim buat. Tapi masalahnya bila tak boleh cerita di luar, orang di luar akan mudah dihasut oleh geng-geng PN ini untuk menyebar kebencian terhadap kerajaan. Ini kekangan kita. We cannot tell what we want to do. Ini kekangan kita. Itu sebabnya bila kita tidak boleh nak explain, maka cara yang paling cepat untuk reduce kemarahan rakyat ialah dengan menyegerakan pengampunan diraja. Tapi geng-geng kita ni pun kena faham bahasa juga. Yang kita nak minta daripada raja-raja Melayu ialah ihsan ke bawah duli tuanku. Kalau nak buat, kalau pun nak buat petition merayu kepada Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong, merayu kepada raja-raja Melayu supaya berikan pengampunan, buat dalam bentuk rayuan, bukan paksaan. Ini pun kena faham. Bukan dengan desakan. Ini pun kena faham juga. Sebab kadang-kadang kawan-kawan kita ni tak faham. Dia tak tahu bahawa Datuk Seri Anwar antara orang yang boleh membantu menyelamatkan Datuk Najib. Datuk Zahid pun sama. Tetapi yang tak faham ini, bila dihasut oleh puak-puak PN yang bakal lain ni, orang ni yang dijadikan target. Orang ni yang dijadikan sasaran. Jadi proses nak membantu ni akhirnya silap-silap kalau terbakar hati, boleh terkejar. Betul tak? Itu sebab saya minta kawan-kawan kita ni bijaksana. Sabar sikit. Sabar sikit. Kita pun tak nak tengok Datuk Najib duduk lagi lama dalam penjara. Tapi nak bagi orang faham tu susah. Apatah lagi banyak benda yang kita tak boleh cerita kat luar. Jadi solusi yang paling cepat, kalau kita boleh usahakan pengampunan sebelum Hari Raya, itu akan selesai banyak masalah. Setidak-tidaknya orang balik kampung tu, ketika dia nak makan ketupat pagi, ketika orang datang, tetamu datang, keluarga datang, agenda cerita Datuk Seri Najib dizalimi tu tak jadi bahan cerita. Dan benda ni akan tersebar di kalangan anak beranak. Dah lah kita hari ni berhadapan dengan keadaan kita dah hilang banyak sokongan orang Melayu. Dan orang Melayu ni salah satu sebab kenapa kita hilang sokongan orang Melayu ialah kerana bila kita ada Perdana Menteri daripada UMNO sendiri, akhirnya bekas Perdana Menteri daripada UMNO masuk penjara. Itulah antara yang menyebabkan kita kalah teruk dalam pilihan raya yang lepas. Kerana kita ada kuasa, tapi disebabkan kuasa itu dapat terpaksa menandatangani perjanjian dan sebagainya, maka kita tak dapat nak berikan keadilan pada bekas presiden kita. Dan kalau inilah yang dibawa balik untuk Hari Raya ni, percayalah, bukan kata nak dapat 2 daripada 3 di sebelah Terengganu dan juga Kedah, yang 3 di fixed deposit. 3 ni boleh dikata fixed deposit. Pulau Pinang, Selangor dengan Negeri Sembilan. Tak ada sebab kita nak kalah. Tetapi dalam keadaan gelombang kemarahan hari ini, tak mustahil kita boleh hilang lagi 2 daripada 3. Okey?
Okey tu. Ya. Selain macam saya cakap malam kita berbincang topik yang sama, serangan poin yang Pakatan Nasional dapat ni banyak untuk menghentam kerajaan perpaduan, menghentam presiden, menghentam UMNO. So cara ni timbul pula isu kerajaan negeri Johor pula bertukar selepas kerajaan negeri Melaka. Tapi walaupun ia dinafikan oleh Badan Perhubungan. So, setakat ni bila Datuk Seri Zahid berada di Johor, tidak ada sebarang isu berhubung dengan Johor. Sebab satu bagusnya, Ketua Perhubungan Negeri Johor adalah Naib Presiden UMNO. Dan dia merupakan menteri di peringkat pusat. Menteri Besar Johor ialah Ketua UMNO bahagian. Jadi tidak ada isu lagi setakat ni. Tidak ada keperluan nak tukar menteri besar dan sebagainya. Setakat ni Johor berada dalam keadaan aman. Tak ada pergolakan. Besok lusa kita tak tahu. Tapi setakat ni alhamdulillah. Tidak ada masalah. Dan Melaka pun alhamdulillah peralihan kuasa kepada Ketua Perhubungan berjalan dengan sangat baik. Tak ada kecoh-kecoh. Bila pemimpin tak kecoh, anak buah semua okey. InsyaAllah. Itu semua tak ada masalah. Saya yakin tak ada masalah. Yang kita concern sekarang ni ialah isu Datuk Seri Najib. Yang itu yang merupakan satu, bak kata orang tu, ancaman yang paling besar setakat ni. Sebab kalau kita punya sokongan orang Melayu pun, akibat daripada Datuk Najib disumbat dalam penjara tinggal 33%. Akibat rasuah yang diberikan oleh Perikatan Nasional pun dah tinggal 33%. Mungkin selepas ni dia orang tak boleh bermaharajalela merasuah lagi. Tetapi dengan kerajaan baru ni pun nasib Datuk Seri Najib pun masih lagi tidak mendapat keadilan. Mesej yang dihantar adalah mesej yang salah. Seolah-olah macam kerajaan sekarang ini sama macam kerajaan lama. Dan ini sangat bahaya. Ini sangat bahaya. Saya beritahu sekali je. Lepas ni saya tak beritahu lagi dah. Kalau nak dengar, dengar. Tak dengar, tak apa. Tak ada masalah. Kita tak rugi apa. Sebab kita tak ada apa nak dirugikan. Tapi, ada yang akan rugi. Jangan lupa, negeri Selangor, negeri paling kaya. Negeri Sembilan pun, negeri yang sudah agak membangun. Pulau Pinang mungkin selamat. Tetapi takkan kita tak nak tawan Kedah dan Terengganu. Betul tak? Kita boleh menang. Dah hilang Perlis. Dah lah Perlis. Dah hilang. Kan? Beringatlah. Beringat. Itu je lah saya nak sampaikan. Okey? Macam tu. Presiden menyatakan dekat Melaka mungkin ada jawatan Timbalan Exco. Untuk yang apa yang saya nampak macam mana lantikan MT tu adalah untuk membuat semua ni macam nak bagi komitmen lah. Sedangkan Datuk, lantikan Exco memanglah kena libatkan semua. Timbalan Exco Datuk, diwujudkan jawatan Timbalan Exco di Melaka. Di Melaka? Baguslah. Maknanya nak memberikan peluang untuk dilibatkan seberapa ramai yang mungkin di dalam mesyuarat kerajaan negeri Melaka. Bagi saya penting. Saya harap kawan-kawan UMNO ni fahamlah. Kalau misalnya ada setengah-setengah ni tak boleh terima bila di Melaka kita libatkan orang DAP. Tapi cuba bayangkan. Di Pulau Pinang pun DAP akan libatkan kita. Silap-silap akan ada jawatan timbalan Ketua Menteri di Pulau Pinang daripada UMNO. Betul tak? Mungkin ni saya punya bacaan. Kalau kita berkira sangat nak melantik kawan-kawan yang sudah pun berada dalam satu kerajaan di peringkat persekutuan. Kita kena ingat juga Selangor pun mereka nak kita berada di dalam kerajaan juga. Jadi kita kena ada tolak ansur bila kita dah wujudkan kesepakatan baru ni.
Kalau kita tak boleh tolak ansur, maka bersedialah untuk kalah dalam pilihan raya. Betul. Jangan kerana kita dah menang Melaka dengan 2/3 majoriti, dia orang hanya ada 4 DAP, 1 daripada Amanah, kita anggap dia orang tak penting, kita tak libatkan dia orang. Kerana kita tak libatkan dia orang itu di negeri Melaka, rosak sampai ke negeri-negeri lain. Jadi kena faham. Kena faham, kita kena libatkan kawan-kawan Pakatan Harapan ni di semua negeri yang kita tak ambil. Tak kira lah di mana pun. Okey? Okey tu. Ditanya berkenaan dengan tindakan ke atas Datuk Jalani Khamis yang mengkritik pelantikan Ketua Menteri yang baru tu. So, quote Presiden, jika ada berbeza pendapat, janganlah menggunakan saluran di luar daripada kerajaan negeri dan gunalah saluran parti. Itu langkah terbaik. Tu. Kalau ikut kenyataan yang dikeluarkan oleh Jalani itu, dia sudah melanggar kod tata etika keahlian. Kita ahli ada kod tata etika keahlian. Bila dia sebut kata kerajaan Datuk Seri Rauf ialah kerajaan tembok atap, sedangkan dialah jaguh tembok atap yang telah keluar daripada kerajaan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Adli dulu, dia lompat ke UMNO menyebabkan kerajaan tumbang dan wujud kerajaan pintu belakang. Kerajaan tembok atap yang dia masukkan tu kerajaan yang dia buat lah. Betul tak? Itu sebenarnya tembok atap. Sebab ianya bukan melalui proses pilihan raya. Kemenangan Kerajaan Barisan Nasional di Melaka 2/3 ketika Datuk Seri Rauf menjadi pengurusi Barisan Nasional Melaka, Ketua Perhubungan UMNO Melaka. Dia memang patut pun jadi Ketua Menteri. Sebelum tu dia tak jadi Ketua Menteri sebab dia bukan adun. Tetapi dia diangkat menjadi Speaker. Tapi still dia Ketua Perhubungan. Still dia menguasai perhubungan negeri. Nak jadi Ketua Perhubungan, nak jadi Ketua Menteri ni, kena menguasai parti secara, kalau boleh, semaksimum mungkin. Kalau boleh, semaksimum mungkin. Ini kena faham lah. Jadi bila keluar kenyataan, kenalah hadap apa saja kemungkinan daripada kenyataan kita itu. Itu yang kalau ikut hati, mati. Kalau ikut rasa, binasa. Telajak perahu boleh digostan. Telajak kata, sendiri jawab lah. Okey? Okey tu. Kenyataan naib Presiden PAS yang juga Menteri Besar Terengganu, Ahmad Syamsuri Mokhtar. Ya. Dia berbesar hati menerima tokoh terkemuka seperti Anwar Musa. Dan mungkin ada lagi nama-nama besar yang akan join PAS. Tapi dia tak reveal nama. Komen sikit tu. Kita pun boleh tolong announcekan kalau dia nak. Kita boleh announcekan antara calon-calon yang nampak segak untuk mereka pelawar. Tolonglah pelawar Norma sekali. Syahidan Kasim dah ada. Norma kena ada. Baru cukup ramuan tu. Norma, Anwar Musa. Ada seorang lagi Kak Ber tu. Kalau boleh, ajak sekali. Kak Ber. Yang dekat Negeri Sembilan tu tu. Negeri Sembilan. Dekat ni apa nama? Jempol. Jempol. Pun ada juga. Sembrong boleh tu. Ajak sekali. Sembrong. Lagi cantik. Lagi cantik. Kalau misalnya sembrong di pelawar, saya sanggup bayar yuran seumur hidup untuk sembrong jadi ahli PAS. Saya boleh bayarkan. Jadi kita cadangkanlah kepada Menteri Besar Outland tu segerakan. Okey, ada lagi? Begitu. Dalam masa yang sama kenyataan dia Terengganu dah terima bayaran deposit untuk royalti minyak tu. Dah dapat deposit. Deposit dah saya deposit. Tapi dah dapat lah.
Deposit Dia bagi deposit atau pendahuluan macam tu. Itulah. Kadang-kadang bila baik sangat ni Bayar pun, pendahuluan. bila baik sangat ni pun jahanam juga. Sebab deposit itu bukan untuk pembangunan negeri. Deposit itu nanti akan digunakan untuk dia buat majlis akad sumpah. Wallahi saya undi PAS. Wallahi saya undi PAS. Ini masalah dia. Itu kadang-kadang tu nak baik pun berpada-pada. Tapi tak boleh nak buat apa. Itu keputusan kerajaan. Kita redha je lah.